Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 23 November bersama saya Nur Ayundi Johari. Berita utama, Gabungan Parti Sarawak GPS telah dititah untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasyah pagi tadi. Pemimpin dari Bumi Kenyalang itu kemudian meninggalkan Istana Negara pada jam 11.57 pagi tadi. Media yang berkumpul di luar pintu 2 untuk mendapatkan reaksi tidak membuahkan sebarang hasil. Sebelum itu, Dato' Sri Richard Riot dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Dato' Aaron Aggo Dagang dari Parti Rakyat Sarawak PRS, serta Dato' Sri Fadilah Yusof dan Dato' Sri Alexander Natalinggi dari Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB adalah pemimpin yang dipanggil menghadap. GPS menang 23 daripada 31 kerusi Parlimen di Sarawak pada PRU 15 Sabtu lalu. Terdahulu, Ketua Setiausaha Negara KSN Tan Sri Muhammad Zulkifli Ali merupakan individu pertama yang meninggalkan Istana Negara selepas menghadap Yang di-Pertuan Agong. Ia disusuli dengan pergerakan keluar pengurusi Barisan Nasional BN Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, timbalannya Dato' Sri Muhammad Hassan dan Setiausaha Agong komponen parti itu Dato' Sri Zamri Abdul Kadir. Dalam perkembangan berasingan, lebih 26,000 pengguna media sosial di Sarawak telah menandatangani petisyen menggesa ahli Parlimen MP Sarawak menganut agama Kristian menolak kerjasama dengan Perikatan Nasional PN. Petisyen yang dilancarkan oleh Parti Sarawak Bersatu PSP itu telah dimulakan pada Selasa 22 November melalui laman sesawang change.org dan kini mensasarkan sehingga 35,000 tanda tangan. Kandungan petisyen tersebut memperincikan gesan kepada 13 orang MP Sarawak yang beragama Kristian sebagai bukti sokongan kepada pendirian negeri itu sebagai model keharmonian dalam berbilang kaum dan agama. Kesemua MP tersebut terdiri daripada 4 Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB iaitu Datuk Willy Mongin, Puncak Borneo, Dato' Sri Alexander Natalinggi Kapit, Dato' Henry Sum Anggung Lawas dan Richard Rapu Betung. Sementara itu, 5 lagi MP daripada Parti Rakyat Sarawak PRS, Dato' Sri Doris Sofia Brody, Seri Aman, Roy Angga Gingkoi Lubu Antu, Dato' Aaron Aggo Dagang Konowit, Dato' Wilson Ugat Kumbung Hulu Rejang dan Edwin Banta Selangau. Petisyen tersebut juga ditujukan kepada 2 MP daripada Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP, Dato' Sri Richard Riot Jaim Serian, Dato' Sri Huang Tiong Si Sarike dan seorang MP Parti Demokratik Progresif PDP, Dato' Tiong Kin Sing Bintulu serta MP Tunggal PN, Dato' Ali Biju Sarato. Terdahulu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bakelalan Barubian menggesa Gabungan Parti Sarawak GPS menolak sebarang kerjasama dengan PN dan parti komponennya PAS bagi membentuk kerajaan persekutuan kerana parti itu pentaksub perkauman. Beliau yang juga bekas Ketua PKR Sarawak berkata MP di negeri itu perlu mengekalkan keharmonian yang wujud dalam masyarakat berbilang kaum dan agama di Sarawak. Kerajaan Negeri Perlis sudah memutamatkan senarai nama yang akan membarisi barisan Esko Kerajaan Negeri yang akan dilantik selepas ini. Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata secara dasarnya pihaknya telah mempunyai senarai nama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun yang akan dilantik menjadi Esko. Beliau memaklumkan senarai berkenaan telah dihantar ke PN Pusat semalam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas ditemui pada hari pertamanya memulakan tugas sebagai Menteri Besar Perlis secara rasmi di Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Perlis, Persiaran Wawasan hari ini. Dalam perkembangan lain, Muhammad Syukri berkata beliau akan berbincang dengan Setiausaha Kerajaan Negeri dan Penasihat Undang-Undang Kerajaan Negeri mengenai keperluan dirinya untuk berpindah ke kediaman rasmi Menteri Besar di Kangar. Perkara itu dibangkitkan kerana beliau ingin tinggal di rumah sendiri dan rumah kediaman rasmi itu hanya digunakan kadang-kala sahaja. Terdahulu, Muhammad Syukri memulakan tugas secara rasmi pada hari pertama di Kompleks Dun Perlis hari ini selepas dilantik sebagai Menteri Besar Perlis yang ke-8 semalam. Seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM melaksanakan sekatan jalan raya SGR di lokasi strategik setiap daerah di seluruh negara dengan penugasan secara 24 jam bermula malam tadi. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani Abdullah Sani, langkah itu adalah sebahagian daripada usaha PDRM mencegah jenayah melalui peningkatan omnipresent atau kehadiran polis.
Menerusi kenyataan yang dikeluarkan, beliau memaklumkan ia dibuat bagi keselesaan pengguna jalan raya dan kelancaran lalu lintas, tiada halangan lalu lintas atau sekatan pada waktu puncak dan siang hari. Sesudah itu, Tan Sri Akrisani meminta orang ramai memberikan kerjasama dalam mematuhi arahan yang diberikan ketika melalui sekatan jalan raya, terutama di waktu puncak. Beliau juga menasihati masyarakat supaya tidak perlu bimbang untuk menjalankan aktiviti harian kerana PDRM memberi jaminan bahawa tahap keselamatan dan ketenteraman adalah sentiasa terkawal. Polis Perak menafikan kononnya berlaku kekecohan di hadapan pejabat UMNO yang dikaitkan dengan penggabungan antara BN dan PH berbentuk kerajaan negeri. Sesudah itu, polis membuka kertas siasatan berhubung penyebaran video yang tular di media sosial. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata berdasarkan siasatan yang dibuat, gambar-gambar itu diambil semasa penugasan di pusat penjumlahan undi pada Sabtu malam. Bagaimanapun, ia kemudian digabungkan untuk mereka cerita kononnya berlaku keadaan tidak aman di sana. Beliau bercakap dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Perak di Ipoh. Sejak beberapa hari lalu, tular di media sosial, khususnya TikTok, kononnya berlaku keadaan tidak tenteram di Pejabat UMNO dan Parlimen Lenggong. Datuk Muhammad Yusri berkata beliau telah menggerakkan seluruh jentera untuk memberi penumpuan di kawasan yang dikenal pasti dan mendapati perkara itu tidak berlaku. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak termakan atau terhasut dengan apa yang ditularkan dan mendapatkan fakta sebenar terlebih dahulu. Dalam pada itu, katanya, polis melakukan sekatan jalan raya SJR di 15 daerah polis bagi memastikan keadaan di Perak aman, damai dan keselamatan awam terjaga. Keputusan sama ada pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali dipanggil untuk membela diri atau dibebaskan atas pertuduhan mengabai dan menganiaya seorang remaja perempuan sindrom Down dikenali sebagai Bella akan diketahui esok di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Hakim Ira Lizam Sanusi dijadual membacakan keputusan di akhir kes pendakwaan pada jam 9 pagi. Sekiranya keputusan mahkamah memihak kepada pihak pendakwaan yang berpendapat wujud kes prima facie terhadap Siti Bainun 30, dia akan dipanggil membela diri, manakala jika sebaliknya pengasas rumah kebajikan itu akan dilepaskan dan dibebaskan. Pada 28 Oktober lepas, pihak pendakwaan menutup kesnya selepas memanggil 22 saksi pada perbicaraan kes itu yang bermula 30 Mac lepas. Selain Bella, saksi lain termasuk bekas penghuni rumah bonda iaitu Yasmin Nahar Mahmud, pakar sekretari Dr. Wan Ashike Wan Azlan, pembantu pengurus syarikat swasta Zurianti Sudin dan pakar bedah plastik Dr. Salmi Muhammad Syukur. Kes itu dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Azizah Muhammad, Zilfinas Abbas, Zahidah Zakaria, Fazidah Faik dan Syakira Aliana alias, manakala Peguam Nur Aminatul Mardiah Muhammad Nur, Muhammad Farhan Ma'ruf, Nurul Hafizah Hassan dan Nur Elina Muhammad Razif mewakili Siti Bainun. Siti Bainun mengaku tidak bersalah mengabai dan menganiaya remaja perempuan sindrom Down berusia 13 tahun itu sehingga menyebabkan mangsa mengalami kecederaan fizikal serta emosi. Dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kondominium di Wangsa Maju antara Februari dan Jun 2021 mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman maksimum penjara 20 tahun atau denda RM50,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.